Okey Kak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton di Zone Inspire kita pada malam ini? Assalamualaikum. Hai. Bersama saya Yus Munirah Yusar. Kawan-kawan banyak panggil saya Yus. Hari ini kita akan bersama seorang panel lagi pada malam ini dengan tajuk, tajuk ni memang kita dah war-warkan daripada hari semalam lagi dan kami dah share banyak poster berkaitan dengan tajuk ni, iaitu sungguh-sungguh. Okey, Kak Mas dah ready lah tu dengan cerita-cerita apa yang kita nak share kan berkaitan dengan sungguh-sungguh. Okey, sebelum kita mula pada malam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kami share, apa yang kami sampaikan pada malam ini hanyalah bertujuan untuk berkongsi apa yang kami rasa, berkongsi apa juga kami punya pengalaman-pengalaman dari yang pernah kami lalui, yang kami nak bawa pada malam ni dalam topik sungguh-sungguh. Okey. Bila kita sebut perkataan sungguh-sungguh ni dia mesti terkait dengan tindakan yang luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya, perasaan yang tidak mudah putus asa, perasaan ataupun tindakan kita kena buat betul-betul. Kita kena buat sehabis baik. Kita sangat bersemangat sebab at the end nanti akhirnya kita nak keputusan dia, impak dia tu akan balik pada hati kita ni, iaitu kepuasan dalam diri kita ni. Sama ada kita yang mencetuskan kepuasan diri tu, semuanya bergantung kepada tindakan sepanjang kita melakukan sesuatu perkara tadi tu. Apa impaknya yang kita nak tadi tu, iaitu kesungguhan yang kita dah buat tadi tu, impaknya adalah kepuasan pada diri kita. Ia juga bergantung kepada momentum. Kalau dia adalah satu kerja pasukan, ia bergantung kepada momentum semangat rakan-rakan sepasukan kita tu. Tapi yang akan menjadikan ataupun memberi, dia akan bertitik tolak dengan berbalik kepada sikap tidak mudah putus asa dan semangat yang membara-bara bersama-sama tadi tu, yang membuatkan kita rasa yes, akhirnya kita nak macam ni dan kita akan dapat macam ni. So puas hati berdasarkan kepada semangat kita tadi, perasaan juang yang tinggi tadi tu, bersungguh-sungguhnya kita terhadap kita punya objektif yang kita nak capai tadi. Okey, untuk malam ini kita nak share berkaitan dengan sungguh-sungguh ni. Kita akan tanya panel kita nanti bersama kami, sahabat Inspire, iaitu Kak Mastura Mokhtar. Dia nak share berkaitan dengan sebuah cerita, pengalaman dia sendiri, pengalaman dia bersama dengan rakan-rakan. Nanti dia akan cerita lanjut berkaitan dengan cerita dia ni, dan saya harap berkaitan dengan cerita ni nanti kita akan dapatlah mengutip sedikit semangat-semangat yang mereka dah buat dulu tu untuk kita bawakan kepada meniti kehidupan seharian kita ni. Kita perlu bersungguh-sungguh, kita perlu bersemangat sama seperti semangat mereka dulu ni. Kalau tak sama pun, tapi mungkin kita boleh buat lebih baik lagi daripada mereka. Okey, kita jemput Kak Mas untuk memperkenalkan diri dan juga kita start dengan kita punya tajuk sungguh-sungguh pada malam ini. Okey Kak Mas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang ke selamat malam Yus. Biasa kita cakap selamat petang lah sebab kita tak nak tidur lagi kan. Okey, ya, jangan tidur lagi. Kalau kita tengok Yus pun tadi memang dah orang kata bersungguh-sungguh. Kalau boleh macam Yus boleh je teruskan topik ni pun kan. Dia boleh je seorang-seorang bersungguh-sungguh. Tak boleh kita ni. Bersungguh dia bagi intro kat kita kan. Okey. Kalau korang tengok lah sebenarnya apa yang Yus buat, kalau kita tengok dah banyak sesi live kita
almost dekat 2 minggu juga use kan kita dah live. So Betul. kalau ikutkan bukanlah kata bila kita duduk kat depan ni, maksudnya kita ni orang kata dalam konteks bagus ataupun kata kita punya kelebihan untuk bercakap, tapi nak katanya kat sini kita ambil kesempatan ni untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat kat luar sana. Tapi itulah nak katanya macam you cakap tadi, bukan dalam konteks ni saja, tapi sebenarnya apa yang kita buat ni pun use rakan-rakan kita, kalau rakan-rakan kita sebenarnya bersungguh-sungguh. Orang kata dalam kita hari-hari mentelaah tajuk apa nak cakap. Nampak macam simple sebenarnya, tapi bila kita berhadapan dengan situasi macam ni baru kita tahu, ya Allah, hanya kita orang saja yang tahu di belakang takbir, preparation, apa kita nak cakap. Live tak jadi, siapa yang kena jaga konti. So macam-macam, nak katanya nampak macam mudah tapi sebenarnya bukanlah seperti mana yang disangkakan, tapi kita cuba. Sebab tu kita kata bukan bermaksud bila kita berhadapan, kita cuba live hari ni untuk menunjukkan kita lah yang terbaik, tapi kita try be the best version of us kan. Dalam konteks ni kita cuba lah ya. Okay, tadi macam Yus cakap kan, malam ni kita nak share lah sikit. Tak adalah sesuatu yang orang kata gempak sangat pun Yus. Ceritanya cuma kalau nak cerita kita kata bersungguh-sungguh ni kan Yus, kenapa kita memilih topik ni Yus? Kenapa agak-agak kita kita memilih topik ini, satu perkara saya rasa Alang memberi kita topik ni mungkin salah satunya adalah dia melihat kita berdua ni adalah semangatnya tu sama dia punya level semangat untuk berganding tu. Sebenarnya untuk pengetahuan kawan-kawan, kita orang pun sebenarnya bukan kita yang decide sendiri topik ni. Sebenarnya kita digandingkan pun ada sebab, dan topik gandingan pun tu tak sama. So tapi maybe macam you cakap, maybe adalah sesuatu yang kita boleh share lah bersama dengan sahabat-sahabat kita ni. Tapi nak katanya Yus, topik ni sebenarnya Yus very significant dekat kita. Kenapa Yus? Benda ni hari pun kita implement dalam life kita. Contohlah bangun tidur. Kalau macam Yus lah sebagai ibu kan, kalau anak nak pergi sekolah, biasa kalau sebelum anak nak pergi sekolah tu, ataupun dululah Yus sebagai anak, mak Yus pesan apa? Kalau nak pergi sekolah tu belajar sungguh-sungguh, belajar betul-betul. Lepas tu kalau Yus kerja pula, mesti Kak Lang mestilah Yus buat projek ni, ada tak dia cakap Yus ikut suka Yus lah, buatlah macam mana pun, sambil lewa ke tak kan, paling tak betul. Kita kena buat betul-betul. Dia nak impact sama dengan apa yang dia harapkan. Kepuasan tu betul. Kalaulah dalam konteks perkara yang duniawi tu pun Yus, kita buat dengan bersungguh-sungguh, apatah lagi dalam konteks kita, dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ni, lagilah betul. Kita disuruh dan kita diingatkan berkali-kali dalam konteks ibadah, kita kena bersungguh-sungguh dalam konteks berdoa, dalam konteks kusyuknya tu kita ibadah, semua benda tu kalau kita tengok Yus tak boleh lari. Konteks besar betul. Tak boleh lari. Tapi nanti di penghujungnya, ni bonus Yus, bonus. Siapa tipu sampai di akhirnya, nanti kita cuba relate. Apa pentingnya, atau kita boleh katakan kenapa pentingnya sifat ni sebenarnya kena ada dalam diri setiap daripada kita ni. Ya, betul. Okey, di ujung tu nanti kita akan kupas. Okey. Yus, macam Yus cakap tadi, Kak kata nak share kan. Okey, kalau apa tu Kak Mas? Kalau malam ni Kak rasa tak adalah nak share berkait dengan diri sendiri, sebab rasa sangat-sangat dalam konteks kehidupan ni masih lagi banyak perkara yang tak sempurna, masih lagi dalam proses pelajaran. Walaupun orang kata dari sudut usia tu maybe lah, tapi kita dalam hidup ni Yus, sebenarnya kalau kita tengok adalah ramai kat luar sebenarnya sekarang, kita berlumba-lumba dalam kehidupan ni. Kita kena ingat dalam perjalanan ataupun dalam kehidupan ni, dia adalah satu perjalanan, dia bukan satu pertandingan. So kita keep sentiasa upgrade diri kita still kata learning process lah. Okay, so betul.
rasalah untuk malam ni, untuk kita bersama sahabat malam ni, kita share lah sesuatu yang akak rasa sampai sekarang Yus, ada satu kisah ni lah sangat-sangat Sangat terkesan, betul. bagi kesan kepada diri. Sebab tu akak cakap kesan daripada kita adanya orang kata iltizam ataupun adanya sifat sungguh-sungguh ni dalam melakukan sesuatu perkara. Benda ni akan bagi impak pada diri kita, sama ada dari sudut orang kata kesan dia dari sudut ingatan, kesan dia dari sudut habit kita, kesan dia dari sudut dalaman, benda tu akan ada juga. Okay Yus, ini kalau lah tak silap akak kan Yus, sebenarnya kisah ni pada tahun, tak silap akak, pada tahun 2011 if I'm not mistaken. Pada waktu ni akak bersama dengan rakan seperjuangan lah. InsyaAllah saya cuba ingat, akak cuba ingat siapa yang bersama-sama pada waktu itu, sebab malam ni memang tak bertujuan untuk cerita berkait dengan diri, tapi nak ambil kesempatan untuk menghargai sahabat-sahabat yang pernah berjuang satu ketika dulu, which is dah 9 tahun yang dulu lah Yus, 2011, 13 September 2011. So almost dah lama tu. Tapi Yus, kesan dia sampai sekarang akak ingat lagi kisah ni. Maybe untuk pengetahuan semua yang jaga konti malam ni, Ita lah. Ita antara insan yang terlibat jugalah. Mungkin Ita pun ingat ataupun tak berapa ingat. Nanti kita tengok macam mana. Okay Yus, pada waktu itu kita adakan satu program yang kita namakan Red Riding Hood, tak silap akak, Red Riding Hood. Maksudnya program yang mana pada waktu itu kita inisiatif bersama rakan-rakan kita wujudkan satu program yang mana program yang melibatkan kanak-kanak ataupun pesakit kanser, tak silap akak, di pusat perubatan. Boleh sebut ke Yus? Kita boleh sebut. Actually sebelum tu nak cakap, sebelum tu ada perjuangan dia sebelum kita nak dapat tempat tu. Tapi okeylah, kita dah tersebut. Okey, kisah ni sebenarnya kisah yang kita buat satu program di ward kanser kanak-kanak yang terkenal lah di Pusat Perubatan Yusuf Melaya. So pada waktu tu kita decide untuk buat satu program yang melibatkan kanak-kanak kanser. Sebelum tu, kenapa kita memilih kanak-kanak kanser? Kenapa Yus? Pada waktu tu sebenarnya kita bersama rakan-rakan, kita sit down dan kita melihat dan kebetulan kita merupakan komuniti yang orang kata terlibat dengan kanak-kanak. Waalaikumsalam Abang Syariman. Hai Abang Syariman, thank you mendengar tajuk kita. Okay Kak Mas. Ita ingat. Okay Ita, nanti kita cuba recall balik Ita. So pada waktu tu face painting. Kita bertengku lumus sebenarnya daripada bulan ke bulan kita merancang program tu daripada awal tahun beranjak ke tengah tahun, dan akhirnya pada 13 September kita berjaya juga dapatkan tempat. Sebelum tu kita dah melalui beberapa fasa turun naik, proposal kita kena reject, tapi disebabkan semangat juang bersama rakan-rakan pada waktu tu, kita teruskan juga hasrat kita nak buat program bersama kanak-kanak kanser lah pada waktu tu, mana pesakit ada kanser kita. Sebab apa Yus? Sebab kalau kita tengok tengok adik-adik, Yus pernah pergi tak buat kanser? Tak kisahlah sama ada kanak-kanak atau dewasa. Saya ward kanser dewasa pernah, sebab arwah saya, ayah saya adalah seorang pejuang kanser, tapi kanak-kanak tak pernah. Sebab dia sensitif sikit kan, kalau kanak-kanak ni kan, kita pun tak boleh sebarangan masuk, dia orang punya antibody pun tak berapa nak kuat untuk melawan penyakit satu, dan kita pun tidak boleh keluar masuk ward tu dengan sesuka hati lah kan, sebab kita pun tak tahu kita ni datang daripada mana, bersih ke kotor ke kan. Dia sangat menjagalah dia punya ni. Betul. So kita decide buat program dekat situ sebabnya Yus, kita nampak kalau macam Yus sendiri merasakan, ayah Yus sendiri yang pernah orang kata sebagai pesakit kanser, orang kata bila the moment kita dengar perkataan kanser ni, for those yang pernah mengalami, ada ahli keluarga sebab kanser, kita tahu satu je dalam kepala dia, sama ada teruskan hidup ataupun kita tahu dah cukup masanya. Perkara itu berlaku. Betul. So, dalam konteks ini kita panggil anxiety. So apa yang kita buat adalah kita nak cuba kurangkan perasaan anxiety kanak-kanak pada waktu itu,
sebab dia berhadapan bukan sahaja dia dah lah kanak-kanak, bukan saja dia kena berjuang untuk teruskan kehidupan, tapi pada masa sama dia berperang dengan emosi Yus. Dengan emosi sakitnya, dengan emosi takutnya. Sebab apa Yus, kalau kita biasa pergi tengok dekat ward cancer Yus, kita biasa kalau kita pergi masuk ward kan, kita akan tengok list pesakit-pesakit yang ada katil ni, katil ni. Tapi diorang ni, pesakit kanser ni kadang-kadang diorang dah boleh estimate sama ada nama diorang akan appear lagi ke tak bulan depan. Okay. So seseolah bukan sahaja pada waktu itu, bukan sahaja kanak-kanak tu merasakan diorang menanggung dari sudut orang kata fizikalnya, tapi pada masa sama dari sudut emosinya. At the same time parent juga merasakan mereka juga harus berjuang kuat demi anak-anak ni kan. Betul. It's very significant untuk kita buat satu program bersama diorang. Jadi kan Yus, apa yang akak nak cerita kat sini, program tu kita buat pada hari bekerja. So pada hari bekerja sebab kita hanya diberi pilihan untuk buat pada hari kerja. So biasalah kita yang pernah terlibat dengan program-program ni, kita mengambil masa kan untuk persiapan kita nak adakan program, kita kena cari dana, kita kena buat paperwork, kita kena cari pelbagai lagi sponsor untuk kita untuk kita jayakan lah. Betul. Kan nak katanya pada waktu itu sahabat-sahabat kita ni antaralah yang akak boleh recall balik waktu tu. Boleh recall. Ita yang jaga konti kita sekarang ni, Aisyah, siapa lagi? Ain, ataupun siapa lagi Kejora Mawadah, Ainul, Ainul, Banal yang tak langsung, dan beberapa lagi Elia kan? Ain pun ada kan? Yes, Elia pun ada juga kan? Elia. Lepas tu kita ada juga adalah sahabat-sahabat kita dekat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung lah. So nak kata Yus, boleh katakan most of the sahabat-sahabat kita ni pada waktu itu bekerja Yus. Diorang ni bekerja. Bila bekerja maksudnya apa diorang buat, maksudnya kita hampir setiap malam kita datang, kita bersama-sama, kita discuss, kita buat preparation sebelum, tapi pada hari kejadian kita sanggup ambil cuti. Yang kita appreciate-nya, kita appreciate-nya sahabat-sahabat kita ni sanggup Yus ambil cuti demi nak gembirakan adik-adik kat situ. Jadi kan Yus, kita pada waktu tu tak silap juga, kita mendapat sokongan sepenuhnya, yang tu satu benda yang bagi akak sangat-sangat impress dengan kita punya sahabat-sahabat, sebab kita bukan saja buat sesama kita, tapi kita cuba juga bila macam akak cakap, kita disebabkan kita ada perasaan bersungguh-sungguh sebab kita nak gembirakan adik ni, kita bawa masuk tim Seesaw and Clown, kita bawa tim face painting, bekerjasama juga dengan pusat Perpustakaan Negara Malaysia, yang kita bawa the best the best storyteller. So nak katanya alang-alang kita buat tu Yus, kita nak bagi the best. Sebab kita kalau boleh, kita nak adik-adik tu rasa enjoy sangat dengan apa yang kita nak bagi. Kita bukan sekadar nak masuk, nak jumpa diorang, bukan sekadar orang kata nak simpati dengan diorang, tak. Tapi kita nak tukar konsep tu. Bila mana kita buat aktiviti, kita datang dengan orang kata semangat, membara kita orang kata dengan kegembiraan, kita suntik elemen-elemen rasa bahagia sebab kita nak switch kepala diorang supaya hilang seketika perasaan takut daripada anxiety, stress, betul? Yes, betul Yus. Sebab kita cuba Yus untuk buatkan mereka happy walaupun seketika dan pada waktu itu saja. But bagi kita rasa itu dah terbaik yang kita boleh cuba buat. Betul. Ni sama macam Abang Syariman cakap juga kan, agree whatever she mentioned. Ini mengingatkan saya sebuah kisah 4 adik-beradik HIV positif ini berlaku di betul. Kalau daripada kes macam ni pun dia kes-kes yang berat begini pun kan dia akan melalui satu fasa yang sangat berat lah oleh volunteer ataupun mana-mana pesakit tu dia nak hadapi tu kan.
Okey Kak Mas. Betul Abang Syariman, sebab apa yang kita buat tu sebenarnya untuk kepuasan lah bersama dalam konteks ni kita volunteer dan pesakit. Betul, sebab kita itulah macam akak cakap tadi, kita bukan saja dalam benda ni very significant kan Yus. Maknanya kalau kita buat alang-alang kita nak buat kan, kita buat yang terbaik, bukan saja untuk habis baik, betul? Tapi kita give the best untuk the other person sebab impak dia tu banyak. Bukan saja kat diri kita tapi kepada insan-insan sekeliling lah kan Yus. Tapi kan Yus, kalaulah konteks ni kan Yus tengok macam akak cakap tadi, most of sahabat-sahabat kita sanggup bersusah payah, ambil cuti, bertungkul lumus cari dana, korbankan masa, korbankan tenaga. Masa bekerja. Yes, kalau ikutkan Yus, kalaulah biasalah kita buat aktiviti kalau kita dekat pejabat ke apa, okey. Kita buatlah pada waktu dan ketika itu kita buat yang terbaik. Semua orang cuba buat yang terbaik. Dan kalau ikut logik Yus, kata macam okey, dah habis. So kita akan dapat satu kepuasan. Tapi kan Yus, kita perasan kan Yus, sepanjang program tu kan, kalau Ita perasan kan, masa kita buat program tu kan Yus, kalau ikutkan, kan Kak cakap tadi, kita bawa masuk seesaw and clown, kita bawa masuk semua yang best-best tu. Semua yang best Yus, maknanya kat situ kalaulah ada antara kita ni teringin sangat nak tengok betapa best ke tak, cuba pergi dekat YouTube kita, tak silap boleh cari nama program tu, SIG kanak-kanak kot, Red Riding Hood Kanak-kanak? SIG kanak-kanak Red Riding Hood, ada nama program tu dan boleh tengok betapa masa tu havoc. Sebab penglibatan kita pada waktu itu bukan saja melibatkan volunteer dan pesakit, tapi melibatkan kaki tangan. Kita tak sangka benda tu dapat. Sebab semua orang pada waktu tu fokus untuk adakan suasana yang ceria, suasana yang happy. Tapi kan Yus, kalaulah pada waktu tu daripada dalam, kalau Yus dengar apa Kak cerita ni kan, ibarat kita rasa enjoy lah kan suasana. Betul, sangat seronok suasana yang happening. Kan? Budak-budak confirm suka kan? Budak-budak confirm suka sengih, tak fikir apa-apa masalah kan? Betul. Memang budak enjoy, especially bila Ita bawa masuk team face painting. Sebab itu satu kelainan. Menarik kan? Satu kelainan, betul. Cantik-cantik muka tu seronok lah tu. Betul. Minta jadi rama-rama, minta jadi harimau lah, lukis harimau macam tu kan. So diorang ni kebanyakan adik-adik ni sangat happy. Yang mana diorang yang sakit ni tiba-tiba diorang join, diorang happy, diorang enjoy dengan storyteller, diorang enjoy clown bagi tak silap masa tu banyaklah dia bagi souvenir apa semua. Tapi kan Yus, dalam banyak-banyak kan pada waktu dan ketika tu, ada satu yang akak perasan Yus. Yang akak perasan ada seorang patient ni, dia menjadi tanda tanya kepada akak. Logik ni. Kenapa kan dia? Semua budak pada waktu tu Yus, semua happy, tapi yang peliknya adik ni, dia sikit pun tak senyum Yus. Tidak ada reaksi langsung pada riak muka dia tu. Ibarat pada waktu dan ketika itu, dia seseolah berada dalam, dia bersama kita, tapi seseolah dia berada dalam dunia dia sendiri Yus. Dia tak rasa seronoknya, dia tak rasa nya. So benda tu membuatkan kita tertanya lah, especially akak lah pada waktu tu macam perhatikan lah, apa salah adik ni tak happy kan. Kalau ikutkan semua budak-budak kat situ enjoy, seronok. Ya. Seronok lah kan. Kita menjadi tanya heran, tak best ke program kita? Tapi kalau tengok secara keseluruhan semua seronok sebab dengan mak bapak. Dia saja reaksinya yang pelik begitu kan. Tapi tak apa. Tapi tak apa sebab waktu tu macam kita reserve sebab kita tahu ya. Tak boleh kerana seorang kita tak fokus sebab yang lain. So kita let go dulu perkara tu. Sampailah akak perasan adik ni dia tak sempat habis program pun dia balik. Dia tinggalkan tempat tu sebab kita sebenarnya kita buat dalam satu bilik khas lah. Kita tak buat lah dekat ward-ward yang dekat katil-katil diorang tu. Kita kumpulkan adik-adik ni, so kita buat decoration. Betul. Kumpulkan mereka. So tapi bila perkara tu berlaku Yus, adik ni tak happy. Adik ni siap boleh balik lagi. Macam kita pun macam tertanya-tanya kenapa kan. Okey lah, so bila dah habis program kan Yus, yang menjadi dalam konteks ni yang menjadi tanda tanya ni menyebabkan akak rasa tak puas hati Yus.
Maka pada waktu ketika itu akak berjumpa dengan salah seorang sister kat situ, Sister Sharifah tak silap, salah seorang nurse lah kat situ yang paling senior. So akak jumpa dia, akak tanya dia, siapa adik tu tadi, kenapa dengan dia apa semua. So sikit sebanyak akak dapat tahulah latar belakang adik ni. Sebenarnya kalau ikutkan adik ni dah dalam banyak kalangan peserta kita lah, adik ni kira remaja. So kita pun mungkin rasa mungkin maybe sebab dia bukan kanak-kanak kan, maybe dia rasa macam kita rasa dia rasa macam tak sesuai program macam tu untuk dia. Maybe dia rasa tak sesuai ke apa ke, tapi betul pun nak korek juga, betul ke perasaan dia pada waktu tu macam tak puas hati. Kalau ikutkan, kalau kita punya planning, habis program, habislah repak-repak, kemas apa semua dan balik kan. Tapi itulah perasaan dalam diri ni membuatkan kita buat satu benda, kita rasa macam tak boleh. Kita macam ada satu KPI ni dalam 100 ataupun dalam pada waktu dalam 20 ke 30 kanak-kanak, boleh katakan 29 happy, tapi ada satu yang tak happy, membuatkan kita tanya-tanya kenapa. Okay, so kita pun pada waktu tu Yus, bukan akak sajalah, pada waktu tu akak dan sahabat-sahabat yang lain pada waktu tu cuba berjumpa dengan adik ni. Kita cuba korek apa sebenarnya yang buatkan dia menjadi sebegitulah, dia rasa macam tak happy. Dia reaksinya begitu. Yes, adik ni sebenarnya nama dia Adik Fakrul. Maybe some of you yang kalau pernah tengok, pernah bersama-sama dengan kita mungkin boleh ingat balik kisah ni. Tapi kalau tak ingat pun tak apa, akak boleh recall balik. Adik ni tak silap akak tingkatan 3. So dia dah berusia 15 tahun. 15 tahun dan adik ni adalah pesakit kanser tahap akhir Yus. Akak tak ingat kanser apa, tapi dia pesakit kanser tahap akhir. Apa yang akak dapat tahu daripada sister kat situlah, kita tertanya, adik ni kalau ikutkan dia dah 3 bulan dah dekat PPUM ni. Kita tertanya adik ni dah 3 bulan, dia duduk bersama dengan ayah dia dekat ward tu. So kita tanya apa yang adik ni dah buat sepanjang 3 bulan selain daripada treatment lah kan. So kalau ikutkan cakap, banyak dah kita buat aktiviti dengan diorang, bukan dengan kita sajalah. Pada waktu tu dah ada banyak tim-tim lain yang datang buat program dengan diorang. Dan tak silap akak pada waktu dan ketika itu last kali adik tu dibawa oleh pasukan Ferrari, tak silap akak. Tak tahu adik ni dibawa keliling Bandaraya Kuala Lumpur dengan naik kereta Ferrari. Kalau kita tengok Yus, itu dah best dah tu, sebab itu salah satu daripada hajat dia. Hajat dia. Kalau kita tengokkan balik, kalau compare dengan program kita, of course lah kita rasa lagi macam Ferrari. Kan, sebab special, sebab orang kata betul. Dapat one to one, dapat naik kereta Ferrari tu, dibawa round apa semua. Tapi adik ni still lagi macam, according to Sister Sharifah waktu tu, dia cakap adik ni still tak happy. Adik ni still sampailah pada hari-hari kita buat program ni lah. Jadi yang kami ni macam rasa tak puas hati dan kita pun ambil keputusan kita minta izin. Kita nak berbual, kita nak borak dengan adik ni. Selepas hari program tu kan? Sejurus Yus, habis je program kita. Habis program kita pergi tanya dan kita jumpa. Itu Kak cakap. Kak appreciate sangat sahabat-sahabat pada waktu tu, sebab kalau ikutkan, kita ni dah penat Yus, berhari-hari kita berjaga, kita cari dana, kita buat yang terbaik, buat decoration semua tu. Lepas tu kita ni nak orang kata boleh balik dan rest lah, dan esok sebab semua betul. Tapi kita rasa tak boleh. Kita kena juga jumpa dengan adik Fakrul ni dan kita kena tanya, sebenarnya kenapa dia ini yang akak nampak lah kesungguhan daripada sahabat-sahabat kita. Sebab seboleh-bolehnya kita nak semua orang happy bila mana habis program kita. So Yus, kita ada peluang pergi jumpa adik Fakrul, kita borak-borak dengan dia dan kita pujuk dia, kita tanya dia apa yang menyebabkan dia jadi macam tu. So Yus tahu tak apa sebenar-benarnya yang menyebabkan adik Fakrul tak happy? Yus cuba teka sebenarnya
Apa-apa Mesti yang dia Yus rasa macam dia rasa tak suka duduk kat hospital, dia nak dia apa dia rasa macam dia nak keluar ke cepat daripada hospital tu ke, ataupun dia memang rasa macam dia nak pergi sekolah, mungkin dah lama tak pergi sekolah kan, tak jumpa kawan-kawan. Betul. Okay, kita pun rasa macam tu juga Yus. Tapi lepas Aminah. kita sit down dengan adik Fakrul, kita cuba mendalami isi hati dia, sampailah Yus kita dapat korek isi hati dia Yus. Dia, kenapa dengan dia? Sebenarnya adik Fakrul ni dah 3 bulan dekat PPUM. Okay. Selama 3 bulan dia bersama dengan ayah dia dan dia cakap dia rindu dengan mak dia. Dan kita pun faham. Kita faham perkara tu. Betul. Dia rindu dengan mak dia. So kita cakap okay, so kenapa tak call? Dalam konteks ni kita nampak okay lah call. Memang dia dapat berhubung dengan mak dia, dapat bercakap. Tapi kan sebenar-benarnya ada satu benda yang dia simpan yang dia tak luahkan. Sehinggalah akhirnya petang tu Yus, dia bercakap kepada kami, dia sangat-sangat, adik Fakrul ni sebenarnya berasal daripada Terengganu. Daripada Felda, akak tak pasti Felda apa, tapi daripada Terengganu. So sangat jauh lah kalau kita tengok kan. Dia di PPM, maknanya 3 bulan tu dia tak pernah jumpa mak dia sebabnya sebab faktor kewangan lah juga, yang mana mak dia kena duduk kat sana, kena jaga adik-adik dia yang masih kecil lagi sebab dia tengok anak sulung. adik sekolah, ya betul. So ada yang sacrifice jaga dekat pusat perubatan Yusuf Melayu ni untuk dapatkan treatment. So lepas 3 bulan ni Yus, adik Fakrul ni sebenarnya dia kata yes, dia dah dapat dah semua benda yang dia rasa dia nak, yang dia teringin. Tapi Yus, dia sangat-sangat pada waktu dan ketika itu, dia rasa ada satu hajat yang dia nak sangat, tapi dia tak terluah. Tapi Alhamdulillah pada petang tu kita dapat juga mendalami isi hati dia. Yus, adik Fakrul ni sebenarnya dia nak sangat balik berjumpa dengan ibu dia Yus, sebab satu je reason dia bagi tahu. Yus, dia pada waktu dan ketika itu dia sebenarnya terlalu rindukan nasi goreng ibu dia Yus. Dia hanya cakap, Fakrul rindu nasi goreng. Masya Allah. Reason hanya nasi goreng mak dia masak. Ya Yus, selama ni berhari-hari atau mungkin berbulan-bulannya dia pendam dalam hati dia, hati kecil dia tu, dia tak luahkan pada sesiapa. Yang sebenarnya pada saat itu, apa yang membuatkan dia tidak rasa bahagia pada saat dan ketika itu, walaupun pelbagai inisiatif ataupun betul. Lama 3 bulan tu. Yes, sebab dia tak jumpa mak dia selama 3 bulan tu Yus. Dan pada petang tu dia cakap dia dah rasa terlalu rindu kepada mak dia, dan yang paling dia rindu adalah dia teringin sangat Yus nak makan nasi goreng yang dimasak oleh ibu dia. Nasi goreng telur, dia cakap. Yus, kalau kita dengar lah Yus, kalau kita cakap nasi goreng Yus, berapa banyak nasi goreng kat KL yang kita boleh cari Yus. Kita boleh pergi beli kat kedai, atau kalau nak sekali pun kita boleh tempah daripada betul. Tapi air tangan seorang ibu tu tak sama Kak Mas kan? Yes, so Yus disebabkan betul. Hanya reason dia cakap pada kami yang dia terlalu rindukan nasi goreng ibu dia tu, membuatkan kita pada waktu itu kita rasakan kita ada misi yang kita perlu selesaikan. Misi kita pada hari ini untuk gembirakan adik-adik pada waktu dan ketika itu kita dah selesai. Tapi ada satu lagi misi yang kita rasa wajar untuk kita fulfill, untuk kita penuhi hajat adik Fakrul. Hanya atas dasar adik Fakrul rindukan nasi goreng ibu dia Yus. Dan apa yang akak nak ceritanya sebenarnya Yus adalah
akak kagum dengan pada waktu dan ketika itu kesungguhan sahabat-sahabat seperjuangan. Mereka sanggup lepas je kami habis program, mereka buat keputusan, mereka nak menunaikan hasrat adik Fakrul ni secepat mungkin. Sebab apa Yus? Kami difahamkan adik Fakrul adalah pesakit kanser tahap akhir. Kalau konteks ni kita panggil palliatif lah. Bermaksud menunggu ajal sajalah dalam konteks ni. Dia tidak ada lagi rawatan yang boleh menyembuhkan. Ni maksudnya hanya bergantung kepada orang kata bergantung bila masa saja. Betul, menunggu ajal saja, betul? So menyebabkan sahabat-sahabat kita rasa macam no, kita tak boleh nak balik lagi. Kita kena lakukan sesuatu. So apa yang akak kagumnya Yus, pada waktu itu dengan kesungguhan lah rakan-rakan menyebabkan mereka lupa seketika Yus yang mereka dah berhari-hari sebelum tu tak tidur malam, dah berhari-hari mencari orang kata mencari dana, dah berhari-hari bertungkus lumus buat preparation, tapi mereka tak patah semangat Yus, mereka tak bagi pun reason pada waktu dan ketika itu untuk balik, dan mereka tak bagi reason pun untuk kata esok adalah hari bekerja. Akak ingat esok tu hari Rabu, memang sasah hari bekerja Yus. So mereka tak bagi pun sebarang reason tu, tapi yang menjadikan akak kagum, diorang decide sesama. Masa tu decide sesama kami semua, kita kena buat sesuatu. Kita kena tunaikan juga hajat adik Fakrul yang nak balik makan nasi goreng ibu dia ni. Kita harus tunaikan sesegera mungkin. So Yus, apa yang diorang buat pada malam tu adalah bertungkus lumus diorang ni Yus mencari apa alternatif yang kita ada, apa saluran yang kita ada untuk bawa balik adik Fakrul ni ke Terengganu. So alhamdulillah Yus, Alhamdulillah selepas kita berjuang hampir orang kata lebih daripada 24 jam lah juga, akhirnya keesokan hari kita berjaya, kalau ikutkan kita berjaya mendapat tajaan special untuk bawa pulang adik Fakrul ni ke kampung halaman. Sebab betul. Bukan sebab yang buatkan akak rasa tersentuh Yus, atas satu reason tu je Yus yang buatkan diorang terus berjuang Yus. Akak still ingat pada waktu dan ketika pukul 12 malam masih ada sahabat-sahabat kita Yus pada waktu itu tak berhenti-henti mencari kenalan, mencari kontak, berhubung daripada satu pihak ke satu pihak, sehingga tak silap akak pada tepat 12.30 malam kita dapat satu berita gembira. Kita telah mendapat tajaan, akak tak boleh sebut dekat sini, yang mana adik Fakrul secara rasminya dibawa dengan ambulan khas pada keesokan hari untuk pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan ibu dia Yus untuk makan nasi goreng seperti mana yang dihajat tu Yus. Itu yang buatkan akak kagum Yus, sebab semangat diorang ni kalau ikutkan Yus pada waktu itu dah habis. Akak sebagai saksi pada waktu itu, sebagai boleh katakan frontline, orang kata boleh katakan yang penggerak daripada awal program tersebut, memang melihat kesungguhan sahabat-sahabat kita berjuang bukan sahaja untuk program tu, tapi pada masa sama teruskan sebenarnya boleh katakan Yus, sebaik kita habis program Yus, semua diorang ni decide tak nak balik Yus, tak nak balik pun ke rumah. Diorang decide terus duduk sama-sama, terus berusaha sampai pukul 12.30 malam kita berjaya mendapatkan tajaan untuk bawa pulang adik Fakrul ke Terengganu dalam masa yang terdekat. Kita punya program 14 kita buat arrangement dengan pihak, dengan sebab kita nak bawa keluar secara formal
daripada hospital. Kita berjaya bawa keluar adik Fakrul daripada hospital pada 15 hari bulan dengan ambulans khas yang disewa supaya keadaan dan keselamatan adik Fakrul sepanjang perjalanan. Betul. Perlukan bantuan khas dari sudut pernafasannya, betul. Kita tak nak perjalanan yang betul. jadi sesuatu pada adik Fakrul sebab kita tak boleh bawa dengan penerbangan khas, tapi kita kena bawa dengan ambulans khas. So Yus, apa kak cakap, diorang ni Yus, sahabat-sahabat ni pada waktu itu bukan siapa-siapa Yus. Diorang bukanlah yang bekerja dekat, orang kata bukanlah somebody yang bergelar datuk, bukan somebody yang bergelar datin, bukan somebody yang ada pangkat pun Yus, tapi mereka adalah insan-insan Subhanallah. Okey. Dengar tak? Ya Allah. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Okey. Okey Kak Mas. Saya baru nak ulas sebenarnya tapi macam dengar okey. Okey, tak apa. Saya rasa coverage juga tak berapa ni. Itulah kita kata dalam dugaan dalam kita nak melaksanakan sesuatu benda, kita nak share sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang benda yang kita tak sangka, tapi tak apa, tak memutuskan semangat, kita usaha juga, cari juga jalan untuk kita masalah ni. Okey Yus, nak katanya kita sambung baliklah tadi sikit lah. Sambung. Okey. Alhamdulillah adik Fakrul akhirnya berjaya. Kita tunaikan hasrat dia pada waktu dan ketika itu, dan adik Fakrul pulang ke kampung halaman dalam tempoh selepas daripada program kita tu 2 hari je tak silap akak, dia berjaya berjumpa dengan ibu dia. Berjaya jumpa ibu dia. Okey. Kalau nak kita tengok kan, dia berada di satu tempat yang kita katakan banyak kalau nak ikutkan lah, kalau betul-betul bersungguh. Ni akak nak cakapnya. Kalau nak ikutkan banyak ke pihak-pihak boleh bantu, tapi kita pun tak pasti apa yang berlaku. Mungkin pada waktu itu takdir Allah bertemu dengan sahabat-sahabat akak yang akak rasa pada waktu itu bukan akak yang hebat tapi sahabat-sahabat yang hebat. So akak rasa macam ya Allah, subhanallah, kita berjaya tunaikan hasrat adik Fakrul sebab adik Fakrul tahu masa dia dah tak lama
untuk dia spend masa dengan ibu. Dan akhirnya adik Fakrul pergi menunai, orang kata pergi bertemu dengan Ilahi selepas 6 bulan kot, tak silap akak, 6 bulan daripada selepas dia pulang lah. Dia berjaya balik ke pangkuan ibu dia bulan September. So dalam bulan Mac macam tu adik Fakrul menghembuskan nafas terakhir dia pada waktu dan saat bersama dengan ibu tercinta lah. Maksudnya arwah adik Fakrul, arwah adik Fakrul dia tidak kembali ke pusat perubatan untuk melanjutkan lagi tempoh rawatannya kan, terus berada bersama dengan ibu bapanya di kampung. Ya. So itulah benda yang sampai sekarang Yus 11 boleh katakan 9 tahun dah, benda tu tetap kekal terpahat dekat jiwa akak, kekal terpahat dekat orang kata memori. Sebab sebab akak rasa pada waktu dan ketika itu akak rasa admire sangat dengan sifat sungguh-sungguh sahabat. Sebab macam Kak cakap tadi, diorang dan diorang mereka sangat komitmen, boleh memilih untuk meninggalkan kan, tidak meneruskan. Betul. Habis pun komitmen kita pada waktu dan ketika itu setakat habis program dia Yus. Tapi kita memilih untuk terus berjuang, untuk terus menunaikan satu lagi impian dan hasrat kecil suara seorang hamba Allah ni yang berusia 15 tahun yang bukan siapa-siapa. Betul. Tapi sebab hajat dia yang kita rasa kita perlu tunaikan juga. Dan akhirnya adik ni sebenarnya ini pulang ke pangkuan ibunya dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir bersama dengan ibu dia. Itu buatkan kita rasa Allah subhanallah, itu satu pengorbanan lah yang akak nampak. Dan mungkin juga di pihak akak dan juga volunteer mungkin rasa puas hati kan. Pertamanya adik Fakrul berjaya pulang dengan selamat, jauh ni KL ke Kuala Terengganu kan, nak balik ni kan. Lepas tu nak pulang semata-mata rindukan maknya dan nak makan nasi goreng telur mak dia. Very simple reason. Tapi untuk kes adik Fakrul ataupun siapa-siapa saja individu yang berhadapan dengan perkara macam ni, dengan individu yang kita rasa dia punya jangka hayat hidupnya dah tak lama, waktu itu pasukan volunteer kita ni, kawan-kawan kita ni, dia dah berkomitmen teruskan lagi. Apa lagi kita nak buat? Apa lagi extra yang kita boleh bagi pada individu yang seperti arwah adik Fakrul ni. Betul abang Syariman. Actually saya pun bila dah masuk dalam pekerjaan NGO ni secara total, bagi saya kita akan sangat berjumpa dengan individu-individu yang sangat memberikan sepenuh jiwa dia terhadap kerja-kerja volunteer ni. Memang kita akan rasa kita jarang jumpa individu macam ni kalau kita tidak berada di dalam lapangan macam ni. Sebab rata-ratanya yang begini akan ada dalam lapangan-lapangan macam ni kan. Mostly-nya lah, saya tidaklah kata lapangan lain tu tak pernah jumpa, ada. Tapi yang ini kita akan dapat lagi tengok yang terusnya memang beginilah mereka punya jiwa dan hatinya tu memberi 100% kepada orang lain ni kan. Betul, sungguh-sungguhnya tu, komitmennya tu. Sebab kita lupa seketika, kita lupa penat kita tak ingat pun apa kita buat pengorbanan kita ke, kita tak ingat. Yang kita ingat pada waktu itu adalah bagaimana kita nak cuba cari alternatif, sungguh-sungguh kita nak cari alternatif untuk penuhi manfaat itu je pada waktu itu perjuangan kita. So kita boleh je ambil tindakan untuk tak endah Yus. Kita boleh je ambil sekadar dengar, lepas tu kita macam simpati. Kita boleh empati saja. Kita betul. Kita cakap semoga ada waktu boleh balik. Lala kejap lagi sekejap. Tapi tak Yus, betul. Aku tidak boleh pada waktu dan ketika itu okey Lala after mom laksanakan perkara ini tanpa bantuan daripada sahabat-sahabat. Sebab tu akak sangat kagum dengan kesungguhan rakan-rakan ni lah. Sebab tu tadi akak sangat nak ucap terima kasih kepada Ain, kepada Ila, kepada Aisyah,
kepada dia, kepada secara keseluruhan lah yang terlibat pada waktu dan ketika itu. Dan Yus, jadi macam Akak cakap tadi, Akak nak bagi sedikit bonus lah. Benda ni kan Yus, sebenarnya dalam kita melakukan Yus dengar ke line ada problem? Dengar, saya dengar. Yus, kita nampak macam enteng je kita dalam konteks bersungguh-sungguh ni, tapi sebenarnya Yus, rentetan daripada kita jadikan itu satu kita jadi pegangan dalam hidup kita, perkara yang sesimpel ini, dia akan membuatkan kita bina orang kata satu habit yang bagus dalam diri kita, sebab dia akan jadi dalam diri. Sebab apa-apa kita buat pun, kalau kita dah biasa buat bersungguh-sungguh, tak kisahlah benda tu melibatkan kita dibayar ke, kita buat secara sukarela ke, kita disuruh ke, atau apa sahaja, kita akan dah jadi satu budaya yang kita tahu kita dibagi amanah, kita dibagi tanggungjawab, maka kita buat lebih baik. Walaupun kita tak tahu buat depan bagus ke tak, itu kita letak tepi dulu. Tapi dia jadikan satu habit dalam diri kita, kita sentiasa nak buat yang terbaik dalam hidup kita. Macam Kak cakap awal-awal tadi, we become the best version of us. Kita jadi yang terbaik untuk diri kita, jadikan itu sebagai iltizam dalam hidup kita, yang apa sahaja benda kita buat, kita memang kena buat sungguh-sungguh. Yang kedua Yus, bila kita boleh buat perkara ni, sekejap ada sedikit gangguan. Okay, kalau kita perasan sebenarnya Yus, dalam kita bersungguh-sungguh, perkara macam contohlah kes kontak tadi, hal ini akan terjadi sekiranya dalam konteks tadi, program tadi tu takkan berjaya dibuat kalau tak seiring dengan semangat. Sebab apa Yus? Bila kita bersungguh-sungguh, aura semangat tu akan ada dalam diri kita Yus. Betul. Sebab kalau kita dengar tak? Okay, Kak dengar. Okay. Sebab saya akan cakap tadi, dalam konteks ni dengan kesungguhan kita tu, kita memancing semangat sahabat-sahabat kita, kan? Kalau lah kita kata tadi kita buat pun program kadar je, kita buat sambil lewa je, kita buat sekadar asalkan fulfill KPI, kata asalkan siap, asalkan settle, so kita boleh balik lepas tu. Mungkin kita tak akan buat, tapi disebabkan kita punya orang kata iltizam tadi, kita punya kesungguhan tadi, membuatkan macam you cakap, kita membara, kita ada semangat. So kita suntik semangat tu pada rakan-rakan kita. Benda ni akan jadi habit juga Yus. Dan apa lagi akak rasa boleh kongsi malam ni dengan sahabat-sahabat kita semua. Dan akak agree juga dengan you cakap tadi, basically kepuasan dalam kehidupan. Sebab kita kena ingat, dalam kita buat dalam hidup kita ni, bukan semestinya untuk kita capai sesuatu atau untuk kita dapat sesuatu tu baru kita nak buat sungguh-sungguh. So kita akan rasa kepuasannya toward the ends apabila daripada awal lagi kita meletakkan niat kita meletakkan orang kata iltizam kita melakukan apa jua perkara yang diamanahkan kepada kita dengan bersungguh-sungguh. So Kak Mas ada soalan daripada ni. Soalan definisi sungguh-sungguh tolong jelaskan Kak Mas daripada Asri. Okey, daripada Asri. Okey, macam you cakap tadi lah, sebenarnya benda sungguh-sungguh ni dalam konteks kita kehidupan, dia sangat signifikan. Sungguh-sungguh ni kita boleh klasifikasikan banyak, boleh katakan tekun, kita boleh katakan iltizam, ataupun kata itikon, sebab benda ni sebahagian daripada kehidupan kita dalam konteks dunia dan juga dalam konteks kita sebagai hamba Allah. Yang mana dalam macam saya ulaskan pada awal tadi, sungguh-sungguh dalam kita melakukan amanah kita sebagai pekerja,
kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amanah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, dan juga sebagai ahli anggota masyarakat. So benda ni sangat-sangat penting dan sangat dekatlah dengan kehidupan kita. So akak rasa Yus ada lagi ke soalan, atau mungkin Yus boleh tambahlah apa yang Yus rasa. Yelah, kita pun sama-sama dalam konteks ni, kita macam kita cakap tadi, sahabat-sahabat malam ni, yang apa yang kami kongsi ni bukan kita nak menunjuk siapa di antara kita yang terbaik, siapa di antara kita orang kata hebat dalam perjuangan hidup dia. Tidak. Tapi kita bersatu, Yus kan, kita bersama-sama. Kita bersama-sama ingin mengajak masyarakat bahawasanya dalam kehidupan kita ni banyak benda yang sebenarnya kita boleh sampaikan, especially dalam memperjuangkan kebaikan lah. Itulah kot Yus atau mungkin Yus boleh okay. banyak. Waalaikumsalam Kak Lindawati, apa khabar? Kita dengan tajuk sungguh-sungguh pada malam ni. Okey, kita dah dengar pengisian daripada kita dah dengar pengisian daripada Kak Mas tadi, share sedikit sebanyak berkaitan dengan kesungguhan sepasukan sukarelawan di dalam menjayakan satu misi. Bagi saya satu misi yang ad hoc punya misi, di mana sebelum ni tidak pun terfikir ataupun tidak diplan, dirancang perkara tersebut. Ad hoc saja bila kita nampak seseorang yang gloomy, yang ada perasaannya anxiety. Kenapa? Bila kita tanya, rupanya very simple reason dia nak rasa nasi goreng masakan mak dia tadi tu. Dan bila berusaha bersungguh-sungguh, ada pula tu hamba Allah ni bagi kita jalan untuk kita dapatkan ambulans khas untuk adik arwah adik pakar balik ke Terengganu, dan misinya berjaya. Tapi apa yang kita nak tekankan dekat sini adalah, selain daripada kesungguhan para pasukan volunteer kita, grup kita tadi ni, dia adalah yang menjadikan mereka ni sungguh-sungguh adalah satu perkara, sifat untuk membantu orang lain. Itu juga mereka melihat membantu orang itu juga adalah salah satu ibadah dalam kehidupan kita ni sebagai khalifah Allah di muka bumi ni. Apabila kita melihat membantu orang itu adalah satu ibadah, secara automatically kita memang akan rasa perlu bantu, kita memang akan rasa perlu mudahkan jalan adik pakar ni untuk balik ke kampung rumah mak dia. Sebab dia nak jumpa mak dia, itu je reason dia. Nak jumpa mak dia, nak makan nasi goreng telur mata mak dia. Itu je, reason dia sangat simple. Tapi yang membuatkan tim kita ni jadi bersungguhnya, berkomitmennya tak balik walaupun dah sebelum program tu dah habis dah masa buat persiapan, tapi tak balik sebab nak juga settlekan kes adik pakar ni. Sebab mereka merasakan once kita memudahkan urusan orang lain, kita pun akan dapat juga ganjaran daripada Allah tu. Memang Allah akan mudahkan urusan kita. Itu yang saya baca tadi sebelum kita live tadi, itu ada di dalam riwayat Muslim. Dia kata sesiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, maka Allah melapangkan daripadanya satu kesusahan dia di hari kiamat tau, bukan di dunia, di hari kiamat. Sesiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Maksudnya dekat sini kita nak cakap, memang dah terang-terang Allah kata mudahkan urusan orang, kita punya urusan Allah akan mudahkan. Bila dan di mana kita tak tahu, tapi itu memang Allah dah janjikan. Cuma kita je yang perlu percaya dan berpegang kepada prinsip itu. Sebab kita adalah khalifah Allah di muka bumi, itu yang kita kena pegang. Itu satu benda. Tapi dekat sini, selain daripada mereka merasakan membantu orang itu adalah ibadah untuk diri dia, dan juga dia melangsaikan dia punya tanggungjawab sebagai khalifah ni, adalah yang keduanya, mereka ni merasakan tak puas hati tau apabila balik
berfikir-fikir ni nanti ni. Tak tolong ni, apalah jadi dengan adik ni. Kita dah lah tahu adik ni memang kanser stage 4. Jangka hayat pun dah tak lama. 3 bulan dah tak balik kampung jumpa mak. Dengan ayah je dekat KL. Harung macam-macam benda yang tak best pun sebenarnya duduk kat hospital ni kan. Tapi nak kata bila balik ni perasaan tak puas hati, perasaan kesian, kita pula nanti jadi anxiety. That's why lah mereka ni bersungguh-sungguhnya cari jalan macam mana nak mengeluarkan adik Fakrul ni pada kesulitan untuk dia balik ke kampung halaman dia ni, jumpa mak dia makan nasi goreng telur mata. Tu je, very simple reason. Sama macam abang Syariman cakap tadi tu, sama dengan volunteer dia dekat Kedah, dekat Pahang, di Temerloh. Sama macam volunteer Abang Madi yang ada sakit stroke, Abang Razak yang ada sakit kronik. Sama, ini antara orang-orang tulang belakang sukarelawan di Salam Pahang. Saya kenal dua orang abang ni memang very committed dalam kerja-kerja sukarela. Tapi masih lagi, dulu saya pernah jumpa Abang Madi ni dekat rumah dia, masih lagi pun dengan berkerusi roda, tak sihat lagi, masih lagi ni ada semangat membara-bara nak bantu juga kerja daripada kerja volunteer dekat mana macam tu kan. Yang mereka adalah orang-orang begini, apabila kita lihat, mereka adalah orang-orang yang memang sebenarnya tak ada tolok bandingannya, tak ada pengganti pun kalau kita nak cari kan. Sebab mereka ni adalah individu yang memang sangat istimewa lah Allah ni bagi pada kita kan. Macam Kak Mas kan sebagai leader, individu-individu ni Allah datangkan orang-orang yang sangat istimewa, bantu memudahkan jalan, bantu memudahkan urusan di sepanjang program ni kita nak jalankan sebenarnya. So itu antaranya saya rasa kupasan last saya rasa apabila kita ni memudahkan urusan orang lain, nescaya memang Allah akan memudahkan urusan kita sebenarnya. Ya Kak Mas? Betul, sebab dan yang palinglah kita rasa kita tak boleh nak hanya mereka yang alami benda ni saja kepuasan lah Yus. Kalau orang tanya kita satisfaction yang mana kita tak boleh nak RM1 kan Yus, sebab kita macam Yus cakap tadi, kalaulah pada waktu itu hanya dengan satu keputusan untuk kita kata no, kita balik, kita dah tamat program kita, mungkin sampai sekarang akak ingat lagi perkara tu. Tapi Yus, alhamdulillah bukan kata adik tu memang dah pergi, adik tu dah meninggal dunia, tapi bagi akak rasa satu benda yang Yus, kalau orang bagi duit seribu pun pada waktu itu sama dengan nilai yang kita dapat rasa. Takkan sama, takkan sama, betul. Kita rasa bahagia Yus, kita rasa itu satu kebahagiaan yang kita tak boleh nak compare dengan RM1. Betul. Betul macam Abang Madi, macam Abang Syariman katakan, sakit-sakit pun boleh lagi sedekah 100 biji burger kepada anak-anak pelajar tahfiz. Maksudnya semangat tu, kesungguhan nak buat kerja baik tu takkan pernah putus. Bila orang kata pada saya nak stop lah sekejap buat kerja volunteer, saya rasa penat. Saya rasa konsep stop buat kerja volunteer tu sebenarnya pada diri semua orang, dia tak perlu ada benda tu. Sebab kadang-kadang tak ada, betul macam Abang Man katakan, there is no full stop in volunteerism. Memang takkan ada. Sebab kalau kita kata kita nak stop buat kerja baik ini, saya rasa macam mana kita nak cakap dekat dia berhentilah jadi manusia kan Kak Mas kan. Takkanlah orang tak nak dapat pahala daripada buat kerja baik kan. Tapi itulah lumrahnya dalam volunteerism ni, memang takkan ada titik untuk dia stop dalam buat kerja tu. Sebab sebenarnya once dia kata dia nak stop, sebenarnya dia akan lagi banyak kerja dan juga lagi banyak dia akan cari dan korek dalam dunia volunteerism tu sebenarnya. Sebab memang takkan ada orang yang kata nak berhenti dalam volunteerism ni. Sebenarnya saya rasa mungkin waktu tu dia perlu berehat sebentar mungkin. Tetapi untuk dia stop seterusnya tu memang takkan ada. Sebab dia sendirinya takkan boleh macam kita sebagai khalifah takkan boleh terlepas daripada kerja-kerja buat baik ni. Sebab kita tahu yang apabila kita berpegang pada paksi yang saya ceritakan tadi tu kan, kita faham yang itu, kita memang takkan pernah untuk melepaskan tanggungjawab kita yang macam tu. Okey Kak Mas, ada apa-apa lagi kenapa yang Kak Mas nak ya? Ya Kak Mas. Apa yang Yus gambarkan pada kita waktu kita
Sebenarnya ini yang Kak cakap tadi, habit use, habit. Dia dah sebati dengan diri use, dia dah jadi habit untuk use. Jadi habit. Use dah terbiasa untuk melaksanakan satu benda walaupun sebenarnya use mungkin tak dibayar pun. Dia dah sebati dengan hidup use. Dia dah sebati dengan diri use. Betul, kita tak nafikan. Jangan kata dalam dunia volunteer. Tapi kalau kita melakukan kebaikan use pun, kita tak penat. Kita akan penat use. Sebagai manusia kita memang tak lari untuk rasa penat. Tapi adakah bermaksud kita akan berhenti untuk menjadi manusia pada waktu itu? Adakah kita akan berhenti untuk menjadi khalifah di Allah ni? Tak Yus. Maknanya kita macam Yus cakap tadi kena berehat seketika dan kita kena ingat perjuangan kita ni tetap akan terus. Macam Kak cakap di awal-awal tadi. Hidup ini adalah satu perjuangan. Bukan satu pertandingan. Bukan kita berlumba-lumba antara satu sama lain. Tapi kita berjuang Yus. Berjuang untuk buat yang terbaik. Berjuang untuk jadi yang orang kata be the best version of us. Tu je lah Yus. Betul. Akak rasa kita pun mungkin dah agak lebih masa kan Yus. Tapi yelah kita ambil sikit masa sebab memandangkan tadi kita ada masalah sikit teknikal kan kita. Ya. Minta maaf kesilapan teknikal, line semua bagai. Kita nak share sebab the reason akak sangat-sangat rasa ambil peluang malam ni untuk bercerita perkara ni sebab akak rasa ini satu platform yang akak sekali lagi Yus, akak memang nak ucapkan terima kasih banyak dan akak rasa nak appreciate sangat pada sahabat-sahabat yang memang kalau orang kata kalau nak cari ataupun kalau nak bayar mereka dengan RM1 memang tak dapat Yus. Ya, memang tak ada nilai, memang tak ada nilai untuk ini, betul. Okay, so kita pun Ya Abang Man, saya seronok forum sebegini. Okey Abang Man, esok kita okey. Bagi yang baru bersama esok ada lagi ke kita? Besok ada. Kita bersama dengan kalau tak silap saya tajuk berani, saya tak pasti. Tajuk berani kalau tak silap saya. Kalau macam Abang Man kata tu, memang kita insya-Allah kita ada hari-hari Abang Man ya. Kita dah insya-Allah kita ada hari-hari tajuk yang berlainan, panel moderator yang berlainan. Insya-Allah banyak lagi input yang kita nak share. Kami pun seronok sebenarnya ada Abang Man baru join, kawan-kawan lain yang join sebenarnya sebab seronok nak berkongsi satu perkara. Ya, seronok juga bertukar-tukar soalan dan pandangan secara live ni kami sangat seronok sebab kami sangat nak tengok ini adalah saya rasa satu laluan untuk kita share daripada share pengalaman kami sendiri satu dan juga share apa saja soalan, apa saja pandangan daripada sahabat-sahabat yang masuk ke dalam live ni kita akan live share dekat sini. Itu yang menariknya sebenarnya. Kita ada two-way conversation. Bukan kami saja yang bercakap membebel kat sini tapi kita pun nak juga input-input daripada orang-orang yang mendengar kita. Okey Kak Mas ya? Sekiranya ada kata ada pandangan, ada buah fikiran betul. Ada buah fikiran, betul. Kita alu-alukan sangat. And yes, betul. Cuma apa ni? Stay alert lah dengan ruangan yang kita sediakan, perkongsian untuk seterusnya dengan siapa dan walaupun kalau tengok different moderator, different panel, ya kita tahu Alang selalu mendapat sambutan tapi tak apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu lah daripada different perspektif kan Yus? Betul. Tidak ada siapa yang kurang, kita cuba. Okay Yus, kita pun dah terima kasih. Okey. Tapi tak stop juga Yus. Cuma tadi tak silap akak Yus ada benda nak pesan sempena malam ni atau esok ada sempena sesuatu yang bukanlah sesuatu sangat, cumanya kami di tim Inspire ingin merakamkan ucapan setinggi-tingginya sebab esok adalah hari Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul. Kami di tim Inspire ingin merakamkan selamat menyambut hari Maulidur Rasul. Untuk esok adalah hari yang sangat sangat istimewa lah untuk kita yang beragama Islam.
berselawat ke atas Nabi. Tetapi jangan lupa pukul 9 kita still lagi akan bersiaran di forum dan waktu yang sama. 9 malam tu, 9 malam. 9 malam bukan 9 pagi. 9 malam kami, bukan 9 pagi. Sebab 9 pagi kita kena tengok live di TV. Kita ada mungkin kalau tak ada perarakan sebab pandemik, kita ada program-program Maulidur Rasul yang bagus dekat TV. So jom kita tengok pagi esok, memeriahkan sambil bersalawat bersama keluarga ya. Dan juga esok 9 malam, tepat 9 malam, insya-Allah esok ada lagi tajuk yang menarik dengan kupasan bersama dengan moderator dengan para panel yang lain juga. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Okey, ya. Terima kasih Kak Mas untuk malam ni perkongsian. Betul. So sesungguhnya yang mana yang baik tu kita benda yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang mana kita nampak ada kekurangan pada malam ini, again masalah teknikal tadi kami tim di luar kawalan benda tu tanpa kita jangka, tak rancang pun, tak ada je kita di luar kawalan. Di luar kawalan kita pun tak tahu. So kita mohon maaf. Kelemahan daripada pihak kami sendiri, insyaAllah kita cuba perbaiki di masa-masa hadapan, dan insyaAllah berjumpa lagi kita. Mungkin kita akan digandingkan again untuk topik-topik yang lain, kita tengoklah dari insyaAllah. Ya betul. Nanti juga malam ni. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Jangan lupa Nabi malam ni.